Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ihsan Dahaya langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur dan ini fokus minggu depan. Pelbagai perkara dan juga berita kita dengar sepanjang minggu ini dan pastinya ada perkara dan rentetannya akan dibawa kepada minggu hadapan. Bagaimana penyelesaiannya, apa tindakan dan juga solusi yang akan diambil. Merujuk kepada perkara ini, saya senaraikan antara perkara-perkara penting untuk kita lihat. Peningkatan kes COVID-19 melebihi 5,500 kes semalam dan apa tindakan dan juga antara perkara-perkara baharu yang mungkin akan dilaksanakan contohnya dan juga perkara-perkara lain yang perlu diambil tindakan bukan sahaja di peringkat kerajaan malah dalam kalangan masyarakat itu sendiri. Yang kedua adalah berkaitan dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara kecuali Sarawak yang dijadual berakhir pada 4 Februari 2021. Jadi dalam fokus hari ini kita turut membincangkan dan juga membawa perkara ini untuk kita meneliti keberkesanan PKP 2.0. Adakah ia wajar dilaksanakan dengan tempoh yang lebih panjang atau kita menukar kepada satu kaedah ataupun pendekatan yang lebih lain ataupun yang lebih baik selepas ini. Yang ketiga adalah berkaitan dengan Kementerian Sumber Manusia akan memperluaskan skop program saringan COVID-19 bagi pekerja asing ke seluruh negara bermula 2 Februari ini. Isu dan juga berita ini kita bawakan disebabkan penularan jangkitan dalam kalangan mereka yang terlibat di kawasan-kawasan industri, pekerja-pekerja di kawasan tertentu mempunyai kes yang tinggi. Mungkin membawa kepada kepadatan pekerja di sesebuah kawasan. Dan yang akhir sekali adalah berkaitan dengan peserta pertama percubaan klinikal vaksin fasa 3 COVID-19 yang dijangka bermula akhir bulan ini atau awal Februari ini. Jadi kita lihat yang pertama adalah fokus minggu hadapan berkaitan dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara kecuali Sarawak yang dijadual berakhir pada 4 Februari 2021. Dan sebelum ini, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, keputusan itu diambil bagi mengelak kesan negatif terhadap ekonomi negara susulan pelaksanaan PKP. Dan sehubungan itu katanya, PKP yang dijadual berakhir pada 4 Februari ini akan disambung dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ataupun PKPB. PKP pada asalnya dijadual untuk dilaksanakan dalam tempoh 2 minggu sebenarnya sejak 13 Januari lalu. Dan dikesan pendekatan ini memerlukan sedikit masa untuk melihat kepada hasilnya. Kes tinggi semalam tetapi kita perlu memahami kepada beberapa perkara penting terutamanya berkaitan dengan backlog khususnya yang baru dilaporkan, kes-kes yang mungkin lewat dilaporkan menunjukkan kepada peningkatan jumlah harian dan juga kita perlu melihat kepada bagaimana sistem yang ada sekarang ini berjalan untuk minggu hadapan agar ia ataupun kes yang kita sebut sebagai real time ini dapat dicapai ataupun dapat dikira dengan lebih baik. Dan juga beberapa perkara lain yang perlu kita faham berkaitan apa yang sedang dan akan berlaku, yang mana ketika ini Hospital Bintulu di Sarawak dipilih sebagai lokasi kedua pelaksanaan aktiviti ataupun dry run untuk sesi latihan awal penghantaran vaksin COVID-19 yang mana semalam Kementerian Kesihatan KKM menjalankan latihan sama di Klinik Kesihatan Belaga di Sarawak. Baik, kita melihat kepada satu laporan ini berkaitan dengan peningkatan kes dan juga jumlah jangkitan yang agak besar di melibatkan pekerja-pekerja asing khususnya terutamanya di Selangor yang mana kawasan perindasian, kawasan ekonomi yang melibatkan banyak kes jangkitan yang mana program saringan COVID-19 bagi pekerja asing di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso yang sebelum ini hanya dilaksanakan di 6 negeri berisiko tinggi kini diperluaskan ke seluruh negara bermula 2 Februari depan dan ini yang kita akan lihat dan juga kita akan menyaksikan bagaimana ia dapat direalisasikan dengan baik. Yang mana Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata, untuk tujuan itu, Perkeso menyediakan tambahan peruntukan sebanyak RM54 juta. Dalam satu kenyataan, beliau memberitahu bagi membolehkan program dijalankan secara komprehensif, saringan Perkeso dijalankan dengan kerjasama klinikal dan juga hospital swasta di seluruh negara. Di bawah bantuan itu, ujian saringan yang dilakukan menggunakan kaedah kit ujian rapid antigen atau RT-KAG itu akan dibiayai oleh Perkeso. Dan ini bermakna majikan hanya perlu membiayai kos perkhidmatan yang dikenakan oleh klinik
atau hospital berkenaan. Dan bagi pekerja asing yang bukan mencarum perkeso, Saravanan memaklumkan bahawa kos saringan perlu ditanggung sepenuhnya oleh majikan. Seterusnya kita lihat pula antara perkara lain yang melibatkan negeri Selangor yang mana lebih daripada 3,000 semalam dicatatkan oleh negeri Selangor bahawa jangkitan itu dari negeri Selangor, dan juga kerajaan negeri akan melaksanakan program Preventing Outbreak and Ignition Site ataupun POIS atau POIS bagi memutuskan rantaian serta mengelakkan kluster di tempat kerja. Ini antara isu utama yang cuba kita bincangkan, cuba kita bangkitkan, dan juga kita nak melihat kepada bagaimana minggu hadapan penyelesaian dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Yang mana Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata langkah itu diambil selepas mengenal pasti kilang-kilang di seluruh Selangor sebagai kawasan utama perebakan wabak COVID-19 ini. POIS adalah program saringan di semua kilang dan tempat kerja yang berpotensi mencipta kluster serta perebakan wabak. Menurut Amiruddin, POIS akan dilaksanakan dengan kerjasama GKNS, Cellgate Corporation Sdn Berhad, semua pihak berkuasa tempatan PBT dan Federation of Malaysian Manufacturers FMM. Tindakan berkenaan adalah antara hasil mesyuarat Jawatan Kuasa Khas Keselamatan Negeri bagi kawalan COVID-19 di negeri Selangor yang dipengerusikan semalam, antara lain membincangkan peningkatan mendadak kes COVID-19 di Selangor. Selain itu, mesyuarat turut membincangkan cadangan untuk menambah Pusat COVID Assessment Center CAC terutama di daerah Petaling, Hulu Langat dan Gombak. CAC berperanan menganalisa pesakit COVID-19 bagi dikelaskan mengikut kategori tertentu sebelum dibawa ke pusat kuarantin ataupun hospital untuk rawatan lanjut. JKNS turut memaklumkan bahawa pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah PKRC Maib Serdang telah ditambah fasiliti dan mampu menampung tambahan 6,000 orang pesakit. Fasiliti khas serta kemah ICU dan peralatan perubatan turut disediakan. Selain itu, pihak JKNS akan mengenakan kompaun kepada klinik atau hospital swasta yang tidak melaporkan kes positif secara terus pada hari yang sama melalui Sistem Informasi Makmal Kesihatan Awam (SIMKA). Baik, situasi ini pastinya melihat kepada bagaimana reaksi masyarakat dan juga rakyat khususnya. Adakah wajar PKP 2.0 itu disambung walaupun ada langkah yang perlu dan juga yang telah pun diambil oleh kerajaan dan juga Kementerian Kesihatan khususnya. Di talian telefon ketiga ini, Dr. Aidalina Mahmud, pakar kesihatan awam di Jabatan Kesihatan Komuniti, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, Universiti Putra Malaysia UPM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Doktor, melihat kepada tempoh PKP yang akan berakhir minggu hadapan 4 hari bulan ini, bagaimana Doktor melihat kepada perjalanan PKP 2.0 sebelum ini dan wajarkah ia disambung, bagaimana dan kenapa? Baik, terima kasih ya. 4 hari bulan ini hari yang mendebarkan sebenarnya bagi kami di bidang perubatan dan kesihatan awam ya. Kami sangat risau apa yang akan berlaku selepas ini kerana seperti yang kita lihat peningkatan kes naik secara mendadak dan 4 angka berterusan dalam beberapa minggu sebelum ini. Saya secara peribadi ingin mencadangkan agar dipertimbangkan pelanjutan PKP sehingga tahun baru Cina sebenarnya 12 dan 13 Februari ini. Selepas itu mungkin kita boleh teruskan dengan perancangan yang berbahagia Tan Sri KPK, KKM iaitu PKP secara bersasar ataupun bersyarat. Tak bolehlah tidak ada PKP langsung. Saya rasa negara belum bersedia untuk itu lagi. Tapi nak buat PKP sampai bila? Kita tak boleh PKP forever. Kerana kegiatan ekonomi juga penting. Kita ada banyak cara untuk kawal penularan COVID ni sebenarnya. Ya. Jika kita bersama-sama berusaha. Tapi kegiatan ekonomi, berjual beli dan sebagainya, itu sangat terhad. Kita perlu ada pasar dan kegiatan jual beli itu untuk meningkatkan ekonomi kita. Seperti dalam bidang mikroekonomi ya, satu kitaran yang kita panggil circular flow of income ya, siapa yang biasa dengan circular flow of income ni tahu yang mana sekiranya tiada proses berjual beli ni berlaku, ekonomi negara tu boleh menjadi teruk lah ya, pengangguran akan berleluasa dan sebagainya, pendapatan negara juga akan terjejas. Jika pendapatan negara terjejas, bagaimana kita nak bantu pula orang-orang yang terjejas pula dengan COVID-19 ni. Jadi it is a very delicate balance lah, dan saya rasa tentunya pihak yang berwajib sedang menimbangkan dengan teliti.
Dan juga doktor, jumlah kes tinggi melibatkan tempat kerja dalam sektor ekonomi. Apa yang boleh mengurangkan jumlah jangkitan ini dan juga apa antara tindakan mungkin saranan daripada doktor untuk kita faham betul-betul bahawa ini sektor ekonomi tetapi jumlah jangkitan juga perlu kita kurangkan. Itulah. Jangkitan yang tinggi di sektor ekonomi ini disebabkan oleh mandatory screening, screening wajib yang bermula pada 1 Januari lepas. So ada beberapa sebablah peningkatan kes di sektor ini ya. Yang pertama saya lihat keadaan persekitaran tempat tinggal mereka pekerja-pekerja di sektor ini terutamanya pekerja asing masih lagi sempit dan agak menyedihkan. Jika mereka tinggal di tempat-tempat sempit dan bersesak-sesak, agak sia-sia lah boleh dikatakan agak sia-sia saja kilang atau tempat yang mereka kerja tu mengamalkan SOP. Sebab bila mereka balik rumah, mereka tidak boleh mengamalkan SOP itu, tiada penjarakan sosial dan sebagainya. So itu perlu dilihat. Yang kedua, kes yang tinggi itu kita sebagai masyarakat kena hati-hati bila kita tengok bilangan kes itu, number of cases tu, kerana number of cases yang tinggi itu disebabkan oleh banyaknya bilangan ujian saringan yang dibuat sebenarnya. Lagi banyak kita test, lagi banyak kita akan detect. Dan ketiga, ada hari-hari yang kita lihat di mana bilangan kes naik mendadak macam semalam 5,000 lebih tu. Dan ini mungkin ada kes kumulatif atau backlog seperti yang Ihsan cakap tadi yang diutarakan oleh Kementerian Kerajaan Negeri Selangor dan mantan Menteri Kesihatan yang dia kata ada backlog of cases. Maksudnya kes itu kes yang hari sebelumnya mungkin. Jadi tidak dilaporkan the day before, dia laporkan hari berikutnya. Jadi nampak pertambahan kes yang mendadak begitu. Jadi kita sebagai masyarakat jangan panik dulu. Kita lihat dengan teliti punca-punca kenaikan kes yang mendadak macam tu. Jadi untuk mengurangkan jumlah jangkitan ni mungkin ada beberapa perkara lah yang kita dah identify tadi. Kita perlu sediakan corrective actions Kalau tadi kita kata perumahan pekerja sempit dan sesak. So something needs to be done lah. Pihak berwajib kena tengok benda tu. Sekiranya kita masih lagi screen tapi puncanya tak ditangani dan kita benda ni tidak akan berakhir. Kemudian kita ambil langkah-langkah seperti yang disyorkan oleh Kerajaan Negeri Selangor tadi. Mengesan kilang-kilang yang berpotensi menyebabkan wabak, kita nip the problem in the bud. Kita cepat-cepat kesan dan tangani masalah itu. Mungkin kita boleh kuarantinkan mereka. Satu kilang tu ditutup dan dikuarantinkan bersama-sama for a few weeks supaya jangkitan tu landai sendiri di tempat tu hilang dan tak ada penularan di luar. Macam seperti yang dibuat di Singapura tahun lepas. Okay? Dan semasa kuarantin tu kita jangan biar mereka yang di kuarantin tu duduk saja. Apa kata kita berikan juga pendidikan kesihatan yang sesuai dengan bahasa mereka perhaps ataupun keadaan sosial budaya mereka so that the message gets through somehow rather Mungkin boleh gunakan figura influencer di kalangan mereka, bekas-bekas pesakit COVID di kalangan mereka just to get the message through. Macam tu Saya rasa mungkin boleh dicuba hal-hal begitu. Dan juga doktor, isu dan juga masalah mungkin yang membelenggu masyarakat sekarang ini adalah mungkin ada kes-kes yang tidak bersimptom ataupun yang tidak menunjukkan sebarang gejala dan juga tak tahu siapa kontak rapatnya dan sebagainya. Dan bila ia melibatkan satu jumlah yang besar, barulah boleh pergi ke buat test ataupun buat ujian saringan. Bagaimana untuk kita memahami supaya tindakan-tindakan ini perlu dilaksanakan dengan lebih baik. Kita ada sejahtera mungkin, kita ada juga selangkah dan sebagainya. Adakah kita perlu sentiasa melaksanakan ujian saringan dan sebagainya ataupun langkah-langkah lain yang perlu dibuat, doktor? Asymptomatic ni asymptomatic cases ni ini memang mencabarlah, susah nak dikomen. Sebab sekiranya dia asymptomatic, dia tak ada gejala basically. So takkan dia nak pergi klinik dan kata saya nak buat test. Tak boleh Jadi saya tak boleh nak komen lah hal ini. Saya rasa apps yang sedia ada, MySejahtera dan Selangkah tu buat masa ini cukuplah untuk mengawal kes asymptomatic ni. Tetapi itulah yang kita kena tekankan. Pastikan kita semua mengamalkan SOP, memakai pelitup muka dan penjarakan sosial. Sekiranya kita mengamalkan SOP itu kan tak ada masalah lah dengan keraguan sama ada kita ni ada jangkitan ke tidak. The virus spreads through
kita panggil rembesan hidung dan mulut. So kalau kita boleh pastikan yang kita tiada kontak dengan orang tanpa memakai pelitup muka, then you can be sure that you don't have COVID. Tak payah risau, jangan panik tak tentu hala dan pergi ke klinik dan minta dibuat ujian saringan, tak perlu. Ya, sekiranya you adalah kes asymptomatic pun dan you duduk di rumah dan tidak keluar secara secara rambang, tak ada hal lain pun nak keluar juga, dan you boleh memutuskan akan jangkitan sebenarnya. Ya, dan juga doktor, akhir sekali, ini kerisauan dalam kalangan masyarakat. Tetapi doktor sebagai orang yang berada dalam sebagai pakar perubatan kesihatan awam ini juga melihat kepada situasi ini. Kita nak membantu juga frontliner dengan kes yang tinggi dan sebagainya, tidak mendatangkan sesuatu keadaan yang panik dan sebagainya. Apa nasihat doktor untuk masyarakat, untuk frontliner dan mereka yang berdepan dengan situasi sukar ketika ini? Okey. Bagaimana kita ingin membantu frontliners, ya? Okey. Dan juga mereka yang mengalami situasi sukar seperti petugas-petugas kesihatan kita. Ya Allah, tidak ada cara lain dah, ya, iaitu nak sebut banyak kali ni, patuhilah SOP kita. Tak susah pun, ya, tak susah. Jadi seperti yang saya cakap tadi, we have to work together lah. Kita kena berusaha bersama-sama. Kita tak boleh adakan PKP ni selama-lamanya. Sampai bila, ya? Tak boleh. So there's no choice. Satu hari nanti kita perlu juga membuka sektor-sektor perniagaan, pengajian dan sebagainya. So kita mesti sentiasalah patuh SOP. Tak susah pun. Begini, saya bagi satu contoh. Kita lihat petugas kesihatan di hospital-hospital dan klinik-klinik kan, yang buatkan ujian saringan swab tu kan. Petugas tu pakai PPE, dia pun memakai pakaian pelindungan kesihatan peribadi dia tu kan, dan dia buat swab di kalangan orang ramai yang datang untuk buat saringan ujian RT-PCR dan sebagainya. Dengan pakaian pelindungan diri itu, dia boleh buat setiap hari benda yang sama dan tak ada jangkitan pun. Maksudnya, kalau kita ni sebagai orang biasa, masyarakat biasa, kita pakai pelitup muka kita amalkan SOP kita, seperti mana petugas kesihatan tu mengamalkan SOP dia, InsyaAllah kita tak akan dijangkiti pun dan kita tak akan menjangkiti orang lain. Ya. Lama kelamaan virus ni akan dia akan landai sendiri. Dia akan terputus jangkitan. Masalah sekarang ni dia rantai jangkitan tu masih berlaku sebab ada orang yang culas, ada orang yang tak ikut SOP, ada orang yang selfish, ada orang yang tak kisah. Saya rasa ramai masyarakat Malaysia sekarang ni bukan tak tahu tentang SOP ni, cuma mereka tak patuh je. Kalau nak kata tak tahu, banyaknya lah saluran yang menyatakan tentang SOP. Media sosial, Facebook dan sebagainya, Astro Awani juga, poster-poster di stesen minyak pun ada patuhi SOP. Cuma kita ni banyak, di kalangan masyarakat kita ni banyak yang tak kisah ataupun selfish ataupun tak peduli. Jadi senang saja kita nak putuskan antara kita ni sebenarnya, insyaAllah sekiranya kita patuh SOP. Because we need to prevent the virus daripada pergi from one person to another. Dan dia tak ada cara lain dah. Bukan secara darah ke apa ke, tak. Rembesan saja. Alright, so I think kita boleh patuh, then it should be alright. Dan juga seperti yang doktor sebut tadi, kalau kita tak culas, maksudnya kita tidak perlu ada kerisauan yang tinggi, dan juga insya-Allah kita tidak dijangkiti COVID-19 patuh SOP. Baik, terima kasih Dr. Aidalina Mahmud, pakar kesihatan awam di Jabatan Kesihatan Komuniti Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia UPM, melihat kepada bagaimana untuk kita melihat secara komprehensif keadaan dan juga tindakan untuk fokus minggu depan. Kita nak berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini. Baik, kita lihat fokus yang seterusnya adalah berkaitan dengan Malaysia tidak akan melaksanakan penutupan ekonomi sepenuhnya meskipun angka penularan COVID-19 meningkat. Dan apa yang disebut sebelum ini melihat kepada perbahasan di media sosial contohnya dan juga di arus perdana, isu perihal ekonomi memang terutama ketika negara menghadapi COVID-19. Berbagai cadangan dilontarkan bagi mencari penyelesaian tuntas teori ekonomi akan dikaitkan dengan menguatkan hujah masing-masing. Contohnya ada yang mengatakan
mengatakan pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP akan merancakkan kegiatan ekonomi berikutan peningkatan di dalam pendapatan boleh guna. Walau apa pun sebenarnya teori ekonomi digunakan, perkembangan ini dilihat sebagai sesuatu yang cukup positif dan ini bermakna masyarakat mula meneliti teori ekonomi secara lebih dekat bagi melihat kesesuaian dan juga logik kepada cadangan ataupun dasar yang dilontarkan. Dan apa yang disebut oleh Menteri Keuangan semalam, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, bahawa langkah bersasar akan dilaksanakan kini dalam memperkukuh selain terus memperkasakan pematuhan kepada SOP dan berdasarkan keadaan semasa, kerajaan yakin jumlah kes akan menurun dengan pelaksanaan PKP 2.0. Jadi kita dengarkan apa yang dinyatakan oleh Tengku Datuk Seri Zafrul, Menteri Keuangan. Well, I hope that doesn't happen. Actually, we have, based on the models, we believe the numbers will go down. But assuming a worst-case scenario, we will be more targeted in our approach. There will not be a total lockdown of the economy. We may have to continue to focus on more stringent SOPs. Because as you know, Martin, the numbers, even if it goes down, but if we don't address the core issue, which is the adherence to SOP and the enforcement of the SOP, the numbers can go up again after the lockdown, after we reopen the economy or reopen the restriction on that. What is important is that we continue to focus on combating the pandemic COVID-19, so more sectors of the economy can open. So there is a downside risk. If you ask me, I think between the 6.5 to 7.5% GDP forecast, it will probably be part of the lower part of the forecast. Dan juga pelbagai pandangan dapat kita dengar. Ada yang menyebut bukan tempat kerja yang perlu ditutup. Sebaliknya ujian saringan COVID-19 harus diperhebatkan di rumah-rumah dan juga kawasan tempat tinggal penduduk. Dan itu yang dinyatakan oleh penganalisis ekonomi Profesor Emeritus Dr. Bahjoya Bardai yang memberi reaksi kepada perkembangan terkini COVID-19 di Malaysia yang mencatatkan angka lebih 5,000 semalam. Tetapi kita nak dengar pula pandangan Profesor Madya Dr. Ahmad Razman, pensyarah kanan Putra Business School menerusi Skype ketika ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, orang ramai bimbang dengan jumlah kes yang tinggi. Sektor ekonomi masih berjalan sedangkan ujian saringan perlu diperhebatkan. Pandangan Prof. Ya, saya melihat isu ini yang mana ramai yang mempersoalkan adakah kita patut beri fokus ataupun keutamaan kepada krisis kesihatan dengan meningkatkan ujian saringan, memperketatkan SOP ataupun mengadakan PKP yang lebih ketat untuk jangka masa yang lama, ataupun kita mahu melihat ekonomi masih lagi berjalan supaya perniagaan ataupun individu tidak terjejas dari segi kewangan. Namun saya melihat apa yang kita telah lakukan, kita telah menjalani PKP ini sebenarnya daripada tahun lepas lagi, dan dulu semasa PKP mula-mula dilaksanakan, apabila rakyat mematuhi SOP, kita berjaya melandaikan kelut jangkitan. Namun apabila kita tengok PKP 2.0, apabila rakyat melihat jangkitan makin bertambah, saya melihat ini dari perspektif lain, iaitu apabila ujian saringan diperhebatkan, ditambah, ada kemungkinan mungkin kebanyakan keputusan jangkitan itu adalah yang orang kata datang daripada keputusan makmal yang tertunda, iaitu kerana banyak sangat ujian dilakukan. Jadi jika kita mahu melihat keberkesanan PKP 2.0 ini, mungkin kita akan nampak mungkin awal bulan Februari ataupun minggu kedua bulan Februari. Dan apabila berlaku penurunan daripada PKP 2.0 ini, jadi terbuktilah bahawa apa yang kerajaan katakan bahawa selepas ini jangkitan kes kita akan menurun dan tidak perlu ditutup sektor ekonomi seperti dulu. Jadi apa yang saya lihat, selagi kita masih lagi mematuhi SOP dan membenarkan sektor ekonomi masih berjalan untuk beberapa sektor yang utama, maka kita akan mampu melandaikan kelut jangkitan ini dalam seminggu dua lagi. Doktor, apa yang doktor boleh jangkakan mungkin fokus kita untuk minggu depan selepas 4 hari bulan, sama ada PKP itu disambung ataupun PKPB dilaksanakan? Bagaimana kita melihat kepada sektor ekonomi ini akan berjalan selepas itu? Saya melihat apa yang akan berlaku selepas 4 hari bulan Februari ini adalah
memastikan bahawa SOP kekal dipatuhi. Mungkin akan ada SOP yang ketat terutamanya untuk mana-mana sektor atau industri yang melibatkan perkumpulan pekerja dengan rapat. Dan saya lihat juga apabila banyak berlaku kes peningkatan ini kadang-kadang disebabkan ada setengah pihak ataupun tempat yang tidak mengamalkan SOP yang betul. Jadi kerjasama bukan sahaja daripada agensi kerajaan tetapi daripada orang ramai untuk membuat laporan untuk memberitahu yang mana tempat yang tidak mengikuti SOP supaya pemantauan dapat dilakukan dengan segera. Dan ini adalah penting sebab apabila kita bercakap tentang kes jangkitan virus COVID-19 ini, ia telah ada dalam komuniti, maka komuniti jugalah harus bersama-sama memantau, melihat, memerhatikan mana-mana pihak yang tidak mematuhi SOP tersebut. Dan juga doktor, adakah dengan adanya vaksin yang mungkin sekarang di peringkat fasa ketiga, apakah kita boleh menjangkakan keadaan ekonomi itu dapat dikembalikan dengan cepat dan juga rancak selepas itu? Kalau kita lihat perancangan kerajaan, vaksin ini yang akan sampai ke majoriti penduduk, kemungkinan suku tahun ketiga tahun ini ataupun keempat ataupun malahan di tahun 2022 barulah majoriti penduduk kita akan dapat vaksin. Namun saya melihat kita tidak perlu hanya mengharapkan vaksin semata-mata. Apabila kita merujuk statistik ekonomi ataupun data ekspor terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Perakaran Malaysia semalam, ekspor Malaysia pada bulan Disember 2020 telah meningkat sebanyak 10.8% kepada 95.7 bilion, merupakan satu jumlah yang tertinggi direkodkan dalam tahun 2020. Ini bermakna kita sebenarnya pada bulan Disember 2020 itu mencatatkan pertumbuhan double digit ataupun 2 digit untuk kita punya ekspor, import, jumlah dagangan dan juga imbangan dagangan. Ini bermakna pemulihan ekonomi sekarang sedang berjalan dengan pantas sekali, dan disebabkan itu vaksin akan memastikan pemulihan keyakinan pelabur dan perniagaan dengan lebih cepat. Tetapi walaupun vaksin belum lagi sampai sepenuhnya suku tahun pertama dan kedua, jika kita berjaya melandaikan jangkitan COVID dalam masa beberapa minggu ini, maka pertumbuhan positif ekonomi akan kekal berterusan seperti yang semua pihak jangkakan. Tahun 2021 kita akan mencatatkan pertumbuhan KNK yang positif 4%. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Ahmad Razman, pensyarah kanan Putra Business School. Itu saja waktu yang kita ada, dan pastinya berkaitan dengan ekonomi nanti kita akan bersama-sama lagi dengan Prof mungkin di lain waktu. Terima kasih Prof, dan juga sebenarnya fokus minggu hadapan akan bersiaran juga esok, dan juga antara perkara-perkara lain yang kita bawakan bukan sahaja menerusi local news, tapi apa yang berlaku sepanjang minggu hadapan dan juga mungkin apa fokus yang menjadi perkara penting untuk kita lihat dan juga teliti. Esok saya akan bawakan kepada anda beberapa lagi intipati penting khususnya yang menjadi fokus kita sebagai rakyat Malaysia untuk minggu hadapan di Malaysia dan juga di dunia secara umumnya. Itu saja. Terima kasih kepada anda yang menonton. Ini fokus minggu depan, dan saya Ehsan Dahaya dari World Trade Center Kuala Lumpur. Assalamualaikum dan jumpa lagi.